Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama dalam ruang bicara khas dan ini tentunya lah sesuatu yang cukup penting untuk merealisasikan Belanjawan 2025. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Baiklah, untuk bercakap tentang isu ini, kita ada tetamu-tetamu yang cukup hebat, cukup istimewa sebenarnya. 3 tetamu berada bersama saya di studio dan seorang lagi tetamu insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan yang merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Baru saja saya pulang ke rumah setelah berada di Dewan Rakyat mendengar daripada pukul 4 sampai pukul 6.30, 2 jam setengah Perdana Menteri, Menteri Kewangan menuturkan patah demi patah segala pengumuman-pengumuman Belanjawan 2025. Betul, menarik. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula dan juga jutaan terima kasih kepada seorang lagi tetamu yang lama sebenarnya jugalah tidak bersama dengan kita di program Ruang Bicara ini. Apa pun terima kasih dan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh yang merupakan Naib Chancellor Universiti Politek Malaysia. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bernama kerana sudi menjemput saya kepada satu subjek yang begitu menarik dan juga telah dinanti-nantikan oleh semua orang dan semua rakyat Malaysia. Dan kami pun cukup gembira lah kerana sekurang-kurangnya ada seorang tetamu wanita yang mungkin akan menyentuh tentang apa ni wanita dan juga keseluruhannya. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada tetamu yang paling dekat di sebelah kanan saya ini, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Shah Ahmad Did yang merupakan Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia ataupun DPIM. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Berapa lama tak bersama kami, Tok? Rasa 5-6 tahun juga. Tapi di radio selalu. Oh, okey. Baiklah, macam saya katakan dan juga perkara ini juga disebut oleh Datuk Seri Ahmad Maslan sebentar tadi tentang pembentangan Belanjawan 2025 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan, dan ianya merupakan satu bajet yang dianggap sebagai belanjawan yang tertinggi setakat ini. Kalau kita ambil jumlah yang diumumkan ialah 421 bilion ringgit. Dan daripada jumlah ini 335 bilion ialah untuk belanja mengurus, sementara 86 bilion lagi ialah untuk belanja pembangunan. Tetapi macam saya sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri Ahmad Maslan sebentar tadi, ada 2 bilion tambahan sebenarnya dalam 2 bilion ringgit ini merupakan simpanan untuk luar jangka. Jadi secara keseluruhannya lah, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang isu Belanjawan 2025 ini, pandangan peribadi Datuk Seri sendiri, di mana Datuk Seri melihat kecantikan, kehebatan Belanjawan kali ini, Tok? Ya, terima kasih. Di atas meja ini ada beberapa buah buku yang saya ingin kongsikan, yang diberi kepada semua ahli parlimen. Pertama, bukunya cukup tebal, berat dan tebal. Muka suratnya banyak, panjang 629. Wow. 529 muka surat. 529 muka surat. Tajuknya ialah Anggaran Perbelanjaan Persekutuan. Dalam masa beberapa hari, mulai hari Isnin, ahli-ahli parlimen akan membuka setiap muka surat dan meneliti mengikut tajuk-tajuk kementerian. Dan setiap kementerian itu, contoh, saya buka tu Kementerian Kerja Raya secara tak sengaja. Ni kementerian saya lah, Kementerian Kerja Raya. Apa ada dalam di sini segala perbelanjaan, kemudian kerangka keberhasilan, program-programnya, pembinaan infrastrukturnya, penyelenggaraan aset-asetnya dan jumlah secara detail perbandingan antara 2024 yang pada saat ketika ini tinggal lagi 2 bulan dan 2025, bagaimana pertambahan ataupun tidak
Ya, kalau dilihat di sini memang kita ada pertambahan daripada 9.51 bilion kepada 10.34 bilion, lebih kurang 840 bilion pertambahan untuk Kementerian Kerja Raya. Lepas tu ada detail di sini, Sarkawi, detail segala perkaranya. Itulah maksud yang akan diperbahaskan. Kemudian ada lagi 2 buku yang saya ingin kongsi di sini. Pertama, satu lagi, yang kedua ialah tinjauan fiskal dan anggaran hasil Kerajaan Persekutuan. Hasil daripada mana semua ada dalam daripada sini, dan anggarannya, tinjauan fiskal. Dan satu lagi, tinjauan ekonomi secara umum. Ini satu lagi buku, 3 buku. Sebenarnya ada 4 buku. Yang satu lagi ialah Economics Outlook dalam bahasa Inggeris. Saya tak bawa, berat nak bawa. Jadi ini adalah dokumen-dokumen penting. Memang betul kata Sarkawi tadi, 423 bilion, 423 bilion adalah merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah. Pada tahun sudah 393.8. Saya masih ingat lagi 393.8. Sebab masa tu saya timbalan Menteri Kewangan, jadi saya ingatlah angka tu. Yang ni 423 bilion. Sarkawi sebut tadi 421 campur 2, berarti 423 bilion. Tak pernah perbelanjaan bajet atau pembelanjawan negara sebanyak itu selama-lama ini sejak kita merdeka. Ini satu kejayaan yang utamalah yang ingin saya kongsikan. Walaupun begitu, seperti tahun-tahun yang lepas, 80-20 lah lebih kurang, ya. 80% untuk pengurusan, tanggungan, pengurusan, bekalan, 80% daripada 423 itu, dan 20% sahaja untuk pembangunan. Ini memang trend tahun ke tahun, 80-20 begitu. Okey. Kita juga dah dapat pandangan daripada Profesor Madya, Dr. Sharifah, sebelum saya pergi kepada rakan kita yang berada di sebelah kanan saya ini. Pandangan Prof sendirilah tentang belanjawan kali ini. Apakah Prof melihat ada satu anjakan yang mungkin cukup menarik sebenarnya, terutamanya apabila melibatkan pelajar-pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi, begitu juga dengan pembaikan kepada infrastruktur seperti sekolah dan sebagainya. Komen sikit. Sebagai rakyat Malaysia dan juga sebagai Naib Chancellor di Universiti Politek Malaysia, saya amat berbangga apabila mendengar pembentangan dan ucapan daripada Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kita, di mana yang akhir sekali saya ingat nombor 293 yang mengatakan bahawa beliau tidak akan mengambil gaji dan juga potongan 20% dan sebagainya, right? Dan itu satu, tapi yang paling penting adalah yang kita tengok secara amnya, bajet kali ini sememangnya lebih mementingkan akar umbi. Apa yang akar umbi mahu, apakah perkara-perkara asas yang rakyat perlukan. Dan kita nampak betapa kumpulan sasar yang disasarkan adalah amat inklusif. Ya, disebut semua lapisan masyarakat. Ada juga inisiatif khas untuk wanita, inisiatif khas untuk belia, inisiatif khas kanak-kanak, inisiatif khas kaum Cina, kaum India dan Bumi Putra dan Sabah Sarawak. Ya, dan kalau kita tengok itu satu, ianya bersifat inklusif, dan yang keduanya ianya bersifat ingin menambah baik perkara-perkara yang diguna oleh rakyat selalu. Ya, contohnya dari segi infrastruktur di hospital, dari segi infrastruktur di universiti, dari infrastruktur di sekolah, ya. Dan ini kita tengok adalah pusat platform-platform atau tempat tumpuan rakyat, di mana sememangnya Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Malaysia Madani amat mementingkan semua rakyat, keselesaan rakyat, dan juga kalau boleh tu diberi layanan VIP kepada semua rakyat Malaysia. Dan lagi satu yang saya amat tertarik adalah dari segi service delivery, di mana
Perdana Menteri kita dan juga iaitu juga merangkap Menteri Kewangan menyebut tentang reformasi dari segi public service delivery, di mana perkhidmatan yang terbaik ingin diberikan kepada rakyat dan reformasi dari segi sistem perkhidmatan untuk dipercepatkan, kurangkan borang dan sebagainya. Alhamdulillah, saya sebagai rakyat Malaysia amat berbangga bila mendengar ucapan daripada Perdana Menteri kita tadi. Okey, itu pandangan daripada Dr. Sharifah. Barangkali Datuk Muhammad Shah, anda Datuk juga mungkin ada pandangan yang tersendiri bila kita ingin melakukan tentang pandangan Datuk dan juga rumusan kepada pembentangan bajet yang telah pun disempurnakan oleh Datuk Seri Anwar di Dewan Rakyat hari ini. Ya, Alhamdulillah saya mengikuti secara mendalam selama 2 jam 34 minit daripada perjalanan saya dari rumah saya di Cyberjaya melintasi Max Highway sampai masuk Kuala Lumpur dan 6.32 PM kita menamatkan ucapan. Dan yang menarik perhatian saya ialah mukadimah pembentangan tersebut, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan menyatakan komitmen beliau tentang usaha-usaha untuk membela rakyat dan menangani isu-isu yang boleh meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hingga PM menyebut beberapa nama tempat, termasuklah beliau menyebut Lahad Datu, beliau menyebut Kapit dan beliau menyebut Pasar Siti Khadijah di Kota Baru. Dan PM begitu memahami dan beliau turun ke bawah melihat sendiri apa yang berlaku rakyat, dan dari situ saya percaya itulah yang apa yang tersurat melalui buku yang Datuk Mat sebutkan tadi, itulah sebenarnya hasil daripada penelitian beliau bersama tim jemaah menteri, pasukan penjawat awam yang terlibat dalam menyediakan bajet ni, di mana boleh saya simpulkan ialah bajet untuk nak memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan membela golongan yang tercicir. Itu yang menarik perhatian saya, walaupun saya mewakili komuniti perniagaan, walaupun sebagai ahli usahawan kita sentiasa bersifat dipanggil sentiasa mengambil kesempatan, entrepreneurship. Kita ni sentiasa opportunist dan sentiasa mengambil kesempatan, dan sudah tentulah secara umumnya kita melihat, walaupun saya sebutkan tadi nak menyeimbangkan tanggungjawab kerajaan untuk nak membela golongan yang tercicir, yang tertinggal rakyat, kebanyakan rakyat marahin, tetapi ruang yang sama juga diberikan kepada komuniti perniagaan untuk membolehkan komuniti perniagaan mencipta peluang dan kekayaan melalui dasar-dasar yang diperkenalkan. Okey. Kita nak kembali semula kepada Datuk Seri Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri Kerja Raya. Apakah Datuk Seri melihat bahawa dalam belanjawan kali ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Kementerian Kerja Raya mungkin lebih daripada itu sebenarnya, tetapi daripada peruntukan yang diberikan pun ianya telah menunjukkan satu langkah yang cukup positif yang ingin dilaksanakan oleh KKR, Kementerian Kerja Raya, iaitu contohnya ialah saya difahamkan bahawa RM2.8 bilion ringgit telah pun disediakan untuk menyelenggarakan jalan persekutuan. Jadi apakah ini juga merupakan perkara yang cukup penting sebenarnya untuk dilaksanakan seperti apa yang diinginkan oleh KKR sendiri? Ya, Syarkawi, kita ada 28 kementerian. Kita ada 31 menteri, 29 timbalan menteri. Daripada 28 kementerian itu, tentunya menteri-menterinya, timbalan menteri melihat apakah peruntukan yang diberikan pada kementerian masing-masing. Maka saya dengan ini sukacita mengumumkan semula bahawa daripada 28 kementerian, Kementerian Kerja Raya mendapat peruntukan pembangunan yang terbesar, nombor 1 daripada semua kementerian. Kementerian Kerja Raya, iaitu 9.327 bilion. Dan kalau kita lihat, walaupun Kementerian Kesihatan dia jumlahnya 45 bilion, tetapi pembangunan untuk kementerian itu hanya 6.7 bilion.
Kami dapat 10.3 bilion, peruntukan pembangunan 9.327 bilion. Maaf saya. Satu lagi kementerian yang paling banyak menerima peruntukan ialah Kementerian Pendidikan. Ya. Memang dia banyak, tetapi banyak untuk bayar gaji. Ini ya, Kementerian Pendidikan yang pertama sekali iaitu sebanyak 64 bilion. Banyak sungguh tu, 64 bilion. Tapi daripada 64 bilion, pembangunan hanya 6.3 bilion. Kami tadi 9 bilion, ya ini 6 bilion. 57 bilion ni mengurus untuk Kementerian Pendidikan. Saya tadi bertanya dengan kementerian, dengan menterinya lah, Menteri Pendidikan. Ada tak apa-apa untuk Pontian? Saya ingin memaklumkan di sini, betul dia kata ada. Kita akan bina sebuah sekolah berasrama penuh. Sekolah berasrama penuh agama di Benut Pontian. Itu confirm ada dalam senarai sekolah-sekolah baru. Dan saya 2-3 kali dah dapat confirmation itu daripada Menteri Pendidikan. Itu termasuklah 6.3 bilion peruntukan pembangunan Kementerian Pendidikan. Kenapa pengurusan 57 bilion? Kerana ada lebih kurang 420,000 cikgu yang nak dibayar gaji. Mereka sebut pada saya 1 bilion satu minggu apa lebih kurang. Kita 1 tahun 52 minggu. Ya. Jadi ini 57 bilion. Berarti pengurusan 1 bilion satu minggu bayar gaji. 57 bilion 52 minggu setahun. Lebih kurang lah 1 bilion lebih bayar gaji setiap minggu untuk Kementerian Pendidikan. Oleh itu jumlah peruntukan pembangunannya 6.3 bilion. Di kementerian kami, Kementerian Kerja Raya, belanja mengurus cuma 1 bilion. Mereka 57 bilion. Ya. Belanja kami mengurus cuma 1 bilion untuk membayar gaji staf JKR lah, dan Kementerian Kerja Raya. Dan peruntukan kami semua 10.3. Daripada 10.3 itu 9.3 adalah untuk pembangunan. Berarti Kementerian Kerja Raya pembangunan terbesar daripada 28 kementerian. Ini menarik untuk kita memahami angka-angka yang ada. Apa yang disebut oleh Perdana Menteri, segala inisiatif itu, ada beratus-ratus inisiatif, itu inisiatif perincian setiap perkara. Tapi kalau kita lihat Kementerian Keuangan, walaupun pembangunannya tidak besar, yang besar di situ ialah subsidi. Itu dia. Subsidi. Contoh subsidi RON 95 tahun ini saja 20 bilion, 20,000 juta. Kita memberikan subsidi RON 95. Tak ada seorang ucap terima kasih Sarkawi. Ada lepas kita isi minyak ucap terima kasih? Mana ada. 20 bilion wang untuk bayar subsidi RON 95, maksudnya menurunkan harga RON 95 ke tahap yang ada sekarang. Jadi perkara ini adalah pengumuman yang saya kira pengumuman bertanggungjawab walaupun tidak popular. Memang sukar. Kerajaan-kerajaan terdahulu tak sanggup buat pengumuman ni. Datuk Saha memang sukar untuk dibuat pengumuman itu, bahawa rasionalisasi subsidi RON 95 akan dibuat pada pertengahan tahun hadapan. Daripada 20 bilion, 12 bilion ringgit masih dibagi. Subsidi akan diteruskan 12 bilion ringgit. Tetapi penjimatan dapat 8 bilion ringgit. Jadi daripada penjimatan itulah maka kita boleh membuat pembangunan untuk rakyat. Saya kira ia lebih adil sebenarnya, lebih adil. Ya, apabila kita mendengar perbandingan RON 95 ni dengan negara-negara lain, harga RON 95 kita lebih murah daripada Saudi Arabia, pengeluar minyak utama dunia. Di Singapura RM9 ke apakah ya, RON 95 1 liter. Oleh itu adalah penting untuk rakyat bersedia untuk menghadapi rasionalisasi subsidi, penyasaran subsidi, tetapi 85% rakyat masih dapat subsidi, 15% rakyat maha kaya, istilah
Perdana Menteri, dan warga asing tidak akan dapat subsidi itu. 85% rakyat jangan risau, 15% rakyat dia tahu pun tidak agaknya, sebab yang membeli minyak tu semuanya adalah driver yang beli. Dia tak pernah beli minyak, duduk dalam kereta berapa dia bayar je lah. Jadi namun dengan rasionalisasi itu kita dapat 8 bilion wang tambahan. 20 bilion, 12 bilion dikekalkan, 8 bilion ditarik. Itu cadangan bulan Jun 2025 yang saya kira netizen tidak akan sukalah. Walau bagaimanapun kita terpaksa melakukan perkara itu. Okey. Baik, kita akan sambung lagi Datuk Seri, begitu juga dengan Dr. Sharifah dan juga Datuk Haji Muhammad Shah, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan kembali nanti. Banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda, tapi soalan yang saya lontarkan kepada Datuk Seri sebenarnya belum lagi dijawab sebenarnya, tetapi Datuk Seri lebih banyak memberikan apa yang sepatutnya disedari dan juga difahami oleh rakyat bila kita bercakap tentang belanjawan 2025. Tak apa, kita rehat buat seketika, kembali semula dalam ruang bicara khas bercakap tentang merealisasikan belanjawan 2025. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara khas ini, merealisasikan belanjawan 2025, dan kita masih lagi tentunya akan bertanya dan juga mendapat gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan reaksi daripada banyak pihak sebenarnya. Dan hari ini saja saya ada 3 tetamu yang akan menyentuh tentang isu ini. Barangkali sebelum saya pergi kepada Dr. Sharifah, saya juga nak lontarkan persoalan ini kepada Datuk Shah daripada PPIM. Ini ekoran daripada inisiatif ekonomi Islam, di mana peruntukan yang telah pun diberikan ialah 100 juta kalau tak silap saya untuk pembiayaan perniagaan Islam ataupun ekonomi Islam ini sendiri. Jadi apakah Datuk melihat ini satu jumlah yang mungkin ialah kalau nak tanya cukup tak cukup itu persoalan yang menarik, tetapi reaksi pada Datuk sendiri? Seingat saya, Saudara Syakawi, di awal-awal Perdana Menteri, di awal-awal pemerintahan beliau, dalam satu program wacana, beliau memberikan kritikan kepada sistem perbankan Islam, yang mana pada beliau contohnya perbankan Islam walaupun menawarkan produk patuh syariah, tetapi substannya itu masih berteraskan atau berorientasikan sistem perbankan konvensional. Jadi sebagai contohnya, jika seseorang membuat pinjaman perumahan contohnya, katakan harga rumah pembiayaan berjumlah 340,000, pinjam selama 35 tahun, seorang peminjam itu akan membayar kepada bank sebanyak 720 ataupun 730,000. Bermaknanya sama dengan harga rumah tu, sekali ganda. Jadi ini yang banyak kritikan-kritikan yang diberikan kepada beliau, Perdana Menteri, dan di sini masuk tahun yang kedua ni, beliau begitu alert ataupun prihatin tentang isu-isu ni, dan kerana itulah beliau dalam pembentangan petang tadi menyebutkan kerajaan akan memperuntukkan 100 juta untuk melakukan satu kajian secara mendalam untuk melihat kembali sistem keuangan Islam atau perbankan Islam yang di mana Malaysia ni sebenarnya memang dah menjadi champion dah. Kita yang mempelopori sistem ataupun produk perbankan Islam. Tetapi dari segi substan itu, saya yakin kesedaran yang ada pada Perdana Menteri ini, kerana balik pada isu yang saya sebutkan tadi tu lah, keprihatinan beliau kerana tekanan yang dihadapi oleh peminjam-peminjam rumah itu juga merupakan isu rakyat. Jadi PM melihat bahawa mesti ada satu tindakan kajian yang mendalam untuk memastikan bahawa
isu-isu yang melibatkan pinjaman-pinjaman perumahan yang melalui produk-produk perbankan Islam itu mesti dibuat kajian. Dan dalam ucapan tadi pun PM menyebut produk ataupun konsep disebut sebagai produk musyarakah. Maknanya perkongsian equity. Sebab kerana sistem perbankan ataupun pinjaman kita ni, kalau Islamik kita panggil pembiayaan, dia berasaskan debt financing. Maknanya pinjaman berasaskan hutang. Jadi konsep musyarakah tu maknanya konsep perkongsian equity. Jadi kalau kita bayar 10% daripada rumah, kita dah pegang equity hartanah tu 10%, pembiaya pegang 90%. Jadi kita tambah lagi, pembayaran itu tidak dikira bayar hutang, itu dikira menambahkan equity ataupun pegangan kita terhadap aset itu. Jadi ini yang inisiatif yang PM sebutkan tadi. Pada saya ini satu pendekatan ataupun inisiatif yang sangat murni dan tepat pada masanya, kerana rakyat Malaysia ni Sakawi, kita meminjam pembiayaan hisi rumah kita, maknanya pinjaman rumah, pinjaman kereta, kredit kad, personal loan 1.2 trilion. Hampir sama, lebih kurang sama dengan hutang kerajaan kita. Dan maknanya tekanan yang dihadapi oleh rakyat kita terhadap hutang ni sangat besar. Dan kalau dalam konteks negara ASEAN, kita negara yang kedua selepas Thailand. Kita punya pinjaman isi rumah kita ialah 89% daripada pendapatan isi rumah. Maknanya kalau gaji RM1,000, pinjaman RM890. Kalau gaji RM10,000, maknanya RM8,900 kita meminjam, membayar pembiayaan. Dan rakyat Malaysia purata menggunakan 60% daripada pendapatannya untuk membayar pembiayaan rumah. Jadi ini isu yang pada saya sangat dekat di hati rakyat. Dan insya-Allah melalui inisiatif melihat kembali sistem perbankan Islam dan pembiayaan Islam ni satu langkah yang sangat murni dan sangat tepat pada masanya. Okey, cuba kita juga dapatkan pandangan daripada Dr. Sharifah. Ini berkaitan dengan bagaimana Dr. Sharifah sendiri melihat bahawa dalam belanjawan 2025 ini penekanan ke arah golongan wanita juga. Apakah Dr. Sharifah melihat bahawa ada sesuatu yang menarik sebenarnya yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri melalui belanjawan ini? Sudah tentu kalau kita tengok ada inisiatif khas yang disebut untuk wanita, tapi izinkan saya ingatkan kepada semua, wanita adalah separuh daripada populasi di Malaysia. Oleh kerana itu, dalam ikhtiar-ikhtiar yang disebut lain itu adalah juga merangkumi kesejahteraan wanita. Dan inisiatif wanita itu dihaskan untuk dilebihkan beberapa perkara. Contohnya dari segi kepimpinan wanita, ada dipertingkatkan di situ, dan juga ada dari segi untuk flexi hour bekerja, ada insentif diberi kepada majikan yang mengamalkannya. Begitu juga kepada majikan yang menyediakan skim bekerja semula kepada wanita yang berhenti bekerja untuk menjaga keluarga. Dan kita tengok bahawa dari segi ini sememangnya disebut tentang ada juga disebut tentang keusahawanan wanita, di mana ada peruntukan yang disediakan khas dana kepada wanita yang berniaga. Namun lagi sekali kita kena ingat bahawa dana-dana dan ikhtiar-ikhtiar lain juga merangkumi akan memberi manfaat kepada wanita secara keseluruhannya. Contohnya apabila kita tengok Kementerian Pendidikan Malaysia mendapat jumlah yang tertinggi, iaitu 64 yang disebut oleh YB tadi, kebanyakannya cikgu, untuk membayar gaji cikgu, dan profession utama wanita adalah guru. Dan juga yang keduanya adalah Kementerian Kesihatan, dan profession ramai juga adalah servisnya adalah jururawat dan juga doktor adalah dalam kalangan wanita. Dan sudah tentunya kalau kita tengok dari segi dari segi penelitian nanti, mungkin nanti kita boleh pinjam juga buku YB Datuk Seri.
bila kita tengok dari segi perincian dan juga kita tengok dari segi peruntukan yang dapat kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita nampak peruntukan dari segi bantuan banyak diberi kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berada di bawah Kementerian Wanita. Dan keseluruhannya kita nampak dan juga ada untuk kanak-kanak. Apabila untuk kanak-kanak, ianya juga akan memberi manfaat kepada wanita secara amnya. Dan saya nampak di sini, kalau saya ingin tambah sikitlah tentang keusahawanan dan dari segi halal dan juga yang disebut oleh Datuk tadi, saya nampak Perdana Menteri kita nampak satu peluang untuk menjadikan Malaysia sebagai mengetuai dalam industri halal, dalam perbankan Islam dan sebagainya. Dan ini adalah kita perlulah pertingkatkan dari segi dinamakan macam leverage, mengambil peluang. Dan kita nampak dengan adanya, walaupun belanjawan yang diumumkan besar, sudah tentu dari segi strategi kerajaan dan juga perkara-perkara yang akan dijalankan akan meningkatkan pendapatan negara. So saya amat pasti sekiranya semua kementerian, semua organisasi dapat meningkatkan dari segi perkhidmatan, sudah tentu, dan juga usahawan-usahawan dapat meningkatkan dari segi perkhidmatan, insya-Allah kita akan dapat menggandakan hasil negara. Dan kita bila kita cakap tentang wanita, kita juga bercakap tentang kebajikan, ya. Dan juga salah satu yang selalu disebut oleh Perdana Menteri kita dengan tegas, iaitu menoktahkan kemiskinan, ya. Dan kita nampak bagaimana Perdana Menteri sudah tentu kabinet, barisan kabinet juga bersetuju bahawa dua perkara penting, iaitu satunya dari segi pendidikan dan yang keduanya dari segi keusahawanan. Ini juga adalah merupakan tumpuan utama yang diberikan oleh agensi yang mengetuai UPTM, iaitu MARA, di mana dua dimensi ini merupakan dimensi yang dapat menoktahkan kemiskinan dan keluar daripada kepompong kemiskinan, di mana apabila seorang anak muda mendapat pelajaran, disebut oleh pengurusi MARA Datuk Ashraf Wajidi, disebut juga oleh Menteri KPT Dr. Zamri, mengatakan bahawa tak apa kalau tidak ada wang datang, masih perlukan teruskan belajar. Dan disediakan, tadi Perdana Menteri kita juga telah mengumumkan 4 bilion untuk beasiswa dan juga pinjaman pelajaran. Ini menunjukkan bahawa kerajaan Madani amat mementingkan dan percaya bahawa pelajaran itu adalah salah satu kekuatan dalam menoktahkan kemiskinan. Begitu juga dengan usahawan. Okey, barangkali satu lagi isu juga yang mungkin menarik untuk kita sembang-sembang di sini, Tok Sri, ya. Ini tentang peruntukan belanjawan 2025 ini, di mana Sabah dan Sarawak kekal sebagai penerima peruntukan tertinggi. Jadi apakah Datuk Sri melihat ini memang sesuatu yang dijangkakan? Kalau kita melihat secara geografi pun sememangnya Sabah dan Sarawak amat memerlukan satu peruntukan yang selesa bagi mereka membangunkan Sabah dan Sarawak. Sarawak keluasannya lebih kurang sama dengan Semenanjung. Saya agak biasa dengan Sarawak ni sebab isteri saya orang Sarawak. Dan jauh mencari rumah. Ini ketika belajar dululah. Kemudian Sabah pun amat besar kawasannya. Saya baru ni ke Sabah dan saya membuat satu pengumuman yang memeranjatkan sehingga berita bernama silap kot. Saya kata bahawa Sabah pada saat dan ketika ini pembangunan yang diurus oleh Kementerian Kerja Raya melalui JKR Sabah bernilai 40 bilion ringgit.
bernama tulis 40 million ringgit. Tapi kemudian dibetulkan. Sebab agaknya mungkin mereka terperanjat dengan angka itu. 13 bilion ringgit adalah untuk 4 kementerian. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. 26.6 bilion adalah untuk projek Pen Borneo. Pen Borneo 1A 1B package untuk disiapkan. Jadi 26.6 campur 13, 39.6 campur kementerian-kementerian lain jadi 40 bilion. Jadi 13 bilion ditulis 13 million, 40 bilion ditulis 40 million. Semua dah dibetulkan lah, tapi yang besar sebenarnya peruntukan kita bagi. Bila Datuk Seri sebut tentang lebuh raya Pen Borneo tu, saya juga nak lontarkan persoalan ini. Ramai juga yang suruh saya bertanya. Disebut tadi dalam dikatakan bahawa pembinaan lebuh raya Pen Borneo di Sarawak tu dah hampir siap sebenarnya. Tetapi timbul masalah untuk lebuh raya Pen Borneo Sabah tu. Apa masalah sebenarnya? Ini kita keluar sikit pada topik tapi dia dalam lingkungan belanjawan juga. Saya mengetahui perkara itu. Sarawak 99% dah siap. Ada sikit lagi bulan 11 ni 100%. Bulan 11. Tadi pun disebut dalam belanjawan. Tetapi di Sabah apa yang berlaku ialah apabila PDP, Project Delivery Partner itu dihentikan dan kemudian diambil alih oleh JKR, maka dia jadi haru biru sikit. Dan 2 tahun terlewat sebab bab itu sahaja. Tidak ada kekuatan JKR negeri untuk mengendalikan dibanding dengan PDP yang asalnya pada model asal. Tetapi sekarang ini kita cuba memperlajukan. Pakej 1B telah diumum dan pakej 1A lebih kurang 79%. Ada 4 yang dah siap dan kita sedang mencuba seberapa pantas yang boleh. Pun begitu 6 tahun Syarkawi disebut 6 tahun baru siap keseluruhan. 6 tahun lagi lah baru siap keseluruhan. Sedangkan Sarawak tahun ini dah siap. Jaraknya lebih kurang je, tidak beza jauh, tetapi oleh kerana ada perubahan pemerintahan hari itu itu di antara puncanya apabila kalah 2018 Barisan Nasional. Dia asal daripada Datuk Seri Najib. Beliau memberikan satu idea yang cukup penting, iaitu lebuh raya tanpa tol. Selalu kita sebut lebuh raya sentiasa bertol. Ada 33 konsesi tol dalam negara kita. Yang terbesar daripada 2,000 km jalan itu 1,000 dimiliki oleh PLAS. Kita jangan marah sangat dengan PLAS ni sebab pemiliknya kita lah. 51% KWSP, 49% khazanah. Khazanah tu kerajaan, KWSP tu siapa yang mencarum, dialah memiliki sikit-sedikit kilometer lebuh raya plus itu. Apa yang beralih kepada Sabah, saya harap ia akan disegerakan. Bab pengambilan tanah dan sebagainya itu perlu dipantaskan. Cuba kita melihat apa yang berlaku di luar negara. Di India ada 100 kilometer jalan raya disiapkan dalam masa 100 jam. Datuk Sah kontraktor saya rasa. 1 kilometer 1 jam. Mula-mula mereka membuat rekod 75 kilometer 105 jam. Masuk Guinness Book of World Record, diumum oleh Menteri Kerja Rayanya. Kemudian tak berapa lama lepas itu yang terkini 100 kilometer 100 jam. Diumum oleh seorang lagi menteri, adalah stretchnya jalan 2 lorong, bukan 4 lorong lah, jalan 2 lorong. Yang 75 km 105 jam itu pekerjanya 720 orang pekerja. Adalah kaedah-kaedah yang mereka lakukan. Jadi saya sentiasa memberitahu kepada JKR, kerana tadi kita sebut situ 9 bilion projek pembangunan tertinggi kementerian ialah Kerja Raya. Itu tak masuk lagi projek-projek lain
daripada kementerian lain yang JKR kendalikan. Kalau masuk lagi-lagilah banyak. Sebab Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu dia tak buat sekolah. Dia serah segala apa yang sekolah, pembinaan sekolah tu pada JKR. Kementerian Kesihatan, nurse dan doktor dia tak buat bangunan, tak buat klinik, tak buat hospital. Dia serah pada JKR. Itu 9 bilion tadi tak termasuk kementerian-kementerian lain yang menyerahkan projek mereka kepada kami. Tapi ada juga kementerian-kementerian yang buat sendiri. Ada yang ada masalah, ada yang kembalikan pada JKR dan sebagainya. Jadi harapan saya ialah kepantasan adalah amat penting untuk melaksanakan projek-projek. Okey, menarik. Kembali semula kepada Dato' Shah. Barangkali Tok, saya juga nak tanya tentang inisiatif wakaf madani. Ini dikatakan kalau mengikut peruntukan 300 juta peruntukan kepada KWAP dan kepada KUAP, dan UDA juga mendapat 200 juta kalau tak silap saya. Mungkin Datuk boleh komen? Menarik sekali bajet kali ini. Seperti juga tahun-tahun yang terdahulu, wakaf dilihat sebagai satu instrumen ekonomi yang berkesan, dan nampaknya di bawah kepimpinan Perdana Menteri di bawah Kerajaan Madani ini melihat wakaf perlu diperkasakan, dan dalam konteks ini yang diumumkan melalui bajet siang tadi, KWAP, Kumpulan Wang Amanah Pencen, KWAP akan memperuntukkan dana berjumlah 300 juta untuk nak membangunkan rumah kediaman untuk warga emas ataupun golongan yang berpencen ni. Yang kita tahu mengikut data ada jumlah bilangan yang besar sebenarnya pesara-pesara kerajaan yang tidak ada rumah lagi, Cik Sagawi. Mungkin mereka waktu bekerja mereka duduk di quarters. Mungkin menteri pun ada yang tak ada rumah lagi, Datuk Mat ni. Menteri pun mungkin ada yang tak ada rumah sebab duduk kuartus kerajaan. Saya salah seorang. Ada rumah tapi apartmen. Tidaklah banglo besar macam orang kaya. Saya ada apartmen, maka saya duduk kuartus kerajaan, kuartus JKR. Jadi maknanya pendekatan wakaf boleh dilaksanakan kerana tanah yang sedia ada sekarang ni di beberapa lokasi, tanah tu dah memang tanah percuma tanpa kos tanah. Jadi maknanya bila kita membina rumah, pertama tadi untuk golongan orang pesara atau warga emas, kedua rumah mampu milik mungkin untuk golongan belia yang akan diperuntukkan kepada UDA berjumlah 200 juta. Maknanya melalui kaedah ni sudah tentulah harga rumah tu akan lebih rendah sebab kos tanah dah percuma. Betul. Jadi ini satu kaedah yang balik tadi poin saya, tujuannya adalah untuk nak memberikan keselesaan pada rakyat dalam konteks nak memiliki rumah. Dan lebih jauh pada itu sebenarnya wakaf itu boleh dikembangkan lagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan mungkin ke arah kehadapan ini mungkin kerajaan boleh memperkenalkan kaedah baru dalam konteks wakaf, mungkin disebut wakaf korporat. Sebab kalau tengok bajet kita setiap tahun ada defisit fiskal dan setiap tahun akan berulang, dan kena cari solusi baru ataupun pendekatan baru. Mungkin kita boleh mencadangkan sebahagian wang itu dikumpulkan dan dijadikan sebagai dana wakaf. Jadi kalau katakan 1 tahun bajet kita boleh peruntukkan 20 juta dana wakaf. Dengan dana wakaf ni akan dilaburkan. Pokoknya kita tak belanjakan, ambil dia punya buah, dia hasil saja. Jadi kalau setiap tahun kita peruntukkan 20 bilion, kemudian dia berkembang, tahun depan lagi 20 bilion, insya-Allah Cik Zakawi, bajet 10 tahun yang akan datang ni dah tak ada fizikal sebab dana wakaf kita tu dapat membiayai sebahagian besar daripada pembelanjaan kita. Jadi ini idea yang telah DPIM khususnya telah kemukakan sejak sekian lama, dan alhamdulillah Perdana Menteri melihat ini wakaf sebagai penggerak ekonomi ini sudah boleh dijadikan sebagai langkah permulaan. InsyaAllah
ke depan ni kita berharap kerajaan akan menjadikan wakaf ni sebagai third sektor ekonomi ataupun ekonomi sektor ketiga. Okey, kita akan sambung lagi dan saya menerima arahan bahawa kita akan berehat sekali lagi dan kembali nanti mungkin banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu yang menemani saya di studio Ruang Bicara Khas hari ini. Kita rehat sekali lagi. Okey, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara Khas merealisasikan Belanjawan 2025 dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang membuka ekonomi, menjana perubahan dan juga mensejahtera rakyat. Baiklah, saya difahamkan kita ada seorang lagi tetamu yang kita hubungi melalui kemudahan Zoom iaitu yang berbahagia Datuk Meor Cik Husin Mahayudin yang merupakan Presiden Persatuan Pegawai Kanan Polis Besar Malaysia ataupun RESPA. Assalamualaikum Datuk. Halo. Waalaikumsalam. Datuk dapat dengar suara saya? Halo, Tok. Dengar. Okey, Tok. Kita juga nak dapat betul lah. Ya, komen Datuk jugalah berkaitan dengan pembentangan bajet ataupun Belanjawan 2025 ini terutamanya lah kalau kita ikuti apa yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan hari ini ketika membentangkan Belanjawan 2025 itu ianya dikatakan satu peruntukan keuangan juga untuk PDRM yang agak besar sebenarnya. Jadi sebagai bekas pegawai di PDRM sendiri, apakah Datuk melihat ini juga merupakan sesuatu yang mungkin akan mengubah operasi harian PDRM kepada lebih cekap, lebih efisien? Tak tahulah pandangan Datuk dalam isu ini. Ya. Sebenarnya setiap kali belanjawan tahunan diumumkan, ia menjadi satu agenda yang utama bagi semua lapisan masyarakat. Ahli peniaga, ahli korporat. Tetapi sektor yang utama harus diberi perhatian adalah sektor keselamatan. Kerana untuk menentukan kukuhnya dan utuhnya negara dan rakyat sudah pasti tidak dapat menjalankan segala urusan ekonomi dan pembelajaran yang lain-lain kalau keselamatan tak ada. Jadi dari bajet yang kita dengar tadi memang ada penambahan. Tetapi tidak diperincikan ke mana bajet-bajet itu akan disalurkan. Halo? Ya, okey. Apakah Datuk melihat bahawa ianya perlu diwar-warkan ataupun diperincikan dengan lebih jelas lagi sebenarnya? Okey. Terputus hubungan kita. Kita kembali bersama tetamu di studio sebenarnya. Okey, kembali semula kepada Dr. Sharifah. Ini juga satu isu yang cukup penting sebenarnya. Kita dengar sendiri pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan ketika membentangkan bajet. Dia ingin melihat satu reformasi dilakukan terhadap sistem pendidikan negara sendiri di mana penekanan kepada subjek-subjek tertentu harus dilaksanakan dan sudah pastilah dalam usaha untuk meningkatkan market value pelajar-pelajar kita selepas mereka graduate dan sebagainya. Jadi apakah doktor juga melihat ini satu langkah yang cukup positif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan? Seperti yang saya cakap tadi, pendidikan telah diberi mandat oleh kerajaan Madani yang akan dan bahkan menotahkan, dan ini dah dapat dibuktikan daripada apa yang terjadi dari semenjak merdeka sehingga kini. Memang kerajaan mementingkan pendidikan dan sudah tentu banyak kita tengok perbincangan dari segi kebolehpasaran graduan dan juga bagaimana selepas belajar bagaimana akan mendapat pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok ada penurunan dari segi pengangguran iaitu 0.2% penurunan, dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain sememangnya kita mempunyai kadar pengangguran yang
yang sederhana kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang mungkin boleh mencapai lebih pada 10% ke atas. Kita hanyalah 3.2% gitu. Yeah. Dan seperti mandat daripada MARA kepada Universiti Bawah MARA, begitu juga dengan mandat diberi kepada semua universiti. Sekarang ini kita juga melihat bukan sekadar dari segi memastikan pelajar mengikut program-program yang bersesuaian, tetapi kita menyediakan end-to-end. Maknanya selain daripada ijazah, kita juga perlu memberi soft skill, essential skill dan juga dari segi profesional. Peningkatan peruntukan yang diberikan kepada pendidikan yang bersifat TVET, apakah Dr. melihat itu juga satu langkah positif sebenarnya? Sudah tentu ianya satu langkah positif kerana ianya melibatkan tentang kemahiran dan juga ianya bukanlah hanya memberi penekanan kepada akademik, di mana ada setengah pelajar yang sesuai di dalam akademik dan ada juga setengah pelajar dan orang muda yang lebih sesuai ke arah TVET. Dan kalau dilihat di bawah institusi MARA, kita mempunyai lebih daripada 300 institusi IPMA, dan salah satunya GIAT MARA diberi penekanan yang dan juga peruntukan yang banyak untuk memastikan lebih ramai dapat berpeluang di dalam TVET. Dan kita tengok memang ini adalah yang kita perlu pertekankan, bahawa kita bukan sekadar ingin pelajar itu belajar, tetapi kita juga perlulah menyediakan career path, di mana kita perlulah melihat bagaimana sektor-sektor industri akan berkolaborasi dan juga akan mengambil pelajar untuk terus bekerja. Dan kalau kita tengok dari apa yang disebut oleh Perdana Menteri apabila beliau menyatakan bahawa ada beasiswa yang disediakan oleh kerajaan, beliau juga ingin dan menyeru kepada semua sektor-sektor swasta dan korporat untuk menyediakan beasiswa dan juga kemudahan kepada para belia untuk menyambung pelajaran, dan ada tax relief dari segi itu, maknanya ada potongan cukai untuk semua sektor-sektor korporat. Dan ini adalah salah satu cara untuk menjaringkan hubungan yang dekat di antara pihak universiti, pihak institusi pendidikan dengan industri. Maknanya kebolehpasaran itu boleh wujud apabila pihak di universiti, institusi pengajian bersifat proaktif, mengadakan hubungan yang erat dengan sektor korporat. Dan sektor korporat juga akan mendapat keuntungan. Satu, sudah tentu dari segi cukai pendapatan, potongan cukai pendapatan. Tadi kalau tolong wanita ada cukai pendapatan, tolong kanak-kanak ada cukai pendapatan, tolong belia pun ada cukai pendapatan. Dan dengan adanya ini, ada kolaborasi ini, maka pihak industri juga akan mendapat golongan future leaders dan juga future pekerja mereka yang terbaik daripada industri pendidikan. Dan ini perlulah dianggap dan juga diambil serius oleh semua pihak, kerana dengan adanya pelibatan oleh semua pihak yang melihat bukan hanya kan untuk untung dan rugi usahawan dan sektor korporat, tetapi untuk membantu golongan belia, membantu negara untuk memastikan mereka ada pekerjaan, dan juga pekerjaan-pekerjaan itu adalah bersifat high skill, bukannya unskill pekerjaan. Okey, sesuatu yang juga penting, Datuk Seri, yang istilah yang Datuk Seri bangkitkan juga dan selalu digunakan kebelakangan ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tentang tata kelola yang cekap, bersih dan menjauhi rasuah.
Tetapi satu persoalan, walaupun kalau kita lihat daripada apa yang dibentangkan dalam belanjawan itu, ianya mempunyai perancangan yang cukup menarik, peruntukan yang begitu besar dan sebagainya, tetapi yang menjadi persoalan di sini selalunya ialah tentang execution itu, iaitu dari segi pelaksanaannya. Apakah Datuk Seri yakin bahawa kalau ini tidak laksanakan dengan seperti apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ianya mungkin tidak akan dapat memenuhi seperti apa yang tercatat ataupun termaktub dalam belanjawan ini? Di Kementerian Kerja Raya saya menekankan tentang 5K. K pertama, kesejahteraan rakyat. K kedua, kepantasan tindakan. K ketiga ialah kos yang munasabah. K yang keempat, kualiti yang tetap terjamin. Dan K yang kelima ialah kebitaran inovasi. Kebitaran itu maksudnya tidak ada yang seumpamanya lah. Maksudnya yang the best. Oleh itu kepantasan tindakan tu penting. Saya dah sebut tadi. Bagaimana kalau boleh, tadi saya cerita tentang jalan 100 km 100 jam. Di negara China ada 2 contoh bangunan. Satu bangunan 10 tingkat, siap dalam masa 28 jam. Di Malaysia 28 jam baru nak cari pensel dan kertas nak buat mesyuarat kali pertama. Mereka dah siap bangunan 10 tingkat 28 jam. Sehari 4 jam. Sehari campur 4 jam. Siap 10 tingkat bangunan. Dan mereka juga menyiapkan satu bangunan 57 tingkat dalam masa 19 hari. Dan mereka bercadang untuk membina satu bangunan paling tinggi dalam dunia. Bangunan paling tinggi dalam dunia sekarang ini Burj Al Khalifa. Yang kedua di sini di Kuala Lumpur, Menara Merdeka 118. Yang ketiga ialah Shanghai Tower. Yang keempat ialah Menara Jam di Mekah. Itu nombor 4. Apa yang mereka buat bercadang, saya harap tak berlakulah ya. 220 tingkat dalam masa 3 bulan. Kita 118 tingkat 2016 sampai 2023 ya. Jadi kepantasan itu amat penting. Ini satu bab. Sebelum saya terlupa, apa yang saya ingin nyatakan di sini, perkara-perkara yang positif dalam belanjawan yang rakyat suka dengar agaknya. Pertama ialah sumbangan tunai rahmah. 9 juta orang. Sebelum ini 8 juta orang. Tahun ini 9 juta, tahun hadapan 9 juta keluarga. 9 juta keluarga. Tahun mula-mula 2023 8 bilion 8 juta. Tahun 2024 10 bilion ringgit untuk 9 juta. Tahun hadapan Sarkawi 13 bilion ringgit untuk 9 juta orang. Jadi dengan lain perkataan, ada peningkatan yang begitu ketara ya. Bertambah begitu hebat jumlah yang akan diberikan oleh kerajaan kepada rakyat yang memerlukan. Satu lagi yang penting saya kira dalam bajet ialah daripada 1,500 gaji minima, kita akan naikkan pada 1,700 gaji minima. Ini satu lagi peningkatan yang baik yang saya kira yang perlu kita war-warkan dalam. Kemudian JKM. Tapi sebelum tu Tok Sri, gaji minimal ni pun menjadi isu yang menarik juga dibincangkan di luar sana. Dia orang mengatakan RM200 peningkatan itu apakah mencukupi sebenarnya untuk memberi satu nafas yang lega sebenarnya kepada mereka yang baru bekerja. Ada dapat gaji minima ni dapat juga sumbangan tunai rahmah. Dapat juga, dapat juga. Jadi bila campur-campurkan tu dia akan jadi banyak. Kemudian yang JKM pun ada peningkatan-peningkatan. Dari 300 jadi 400, 400 jadi 500. Adalah kriteria dan kategori-kategorinya. Dengan lain perkataan, bantuan kerajaan ni, bantuan kerajaan untuk bantuan awal persekolahan. Sebelum ni seingatan saya ialah 500 juta ringgit. Kepada 5 juta pelajar ya, keluarga lah. Yang kali ini 2025 800 juta Sarkawi. 800 juta ringgit. Saya kira mungkin ada penambahan. Kita tunggulah pengumuman ya. Jadi ini menunjukkan kerajaan sentiasa peka dan prihatin pada rakyat. Pada Datuk Seri Anwar saya ucap tahniah. Tadi pun saya salam dia, saya ucap tahniah. Satu belanjawan yang cukup baik ya untuk kesejahteraan rakyat.
Bagaimana Datuk Seri melihat tentang penggabungan agensi kerajaan seperti apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Soalan yang sama sebenarnya saya ingin lontarkan juga kepada Datuk. Tapi kita dengar dulu daripada Datuk Seri. Beliau pernah menyebut apabila saya hadir satu program membasmi kemiskinan dibuat di Putrajaya PICC. Beliau kata ada satu agensi tu daripada seluruh bajetnya 80% untuk bayar gaji staf, 20% je untuk orang miskin. Jadi dengan ada penggabungan yang telah dinyatakan itu, maka harapan kita ialah kosnya akan menurun dan usaha program-programnya akan bertambah dari segi pelbagai perkara apabila telah menjadi satu agensi daripada 2-3 jadi satu, maka insya-Allah dia boleh memberikan lebih kepada rakyat. Yang penting kita apa yang kita nak berikan kepada rakyat. Jadi gabungan-gabungan ini adalah satu perkara yang baik. Okey, barangkali Datuk Shah, tentang penggabungan barangkali itu apa yang telah pun disebut oleh Datuk Seri lah. Tapi pandangan Datuk pula tentang inisiatif untuk menoktahkan kemiskinan itu. Apakah ia bukan satu tugas, bukan satu proses yang mudah sebenarnya. Tetapi apakah Datuk yakin bahawa dengan belanjawan yang telah pun diumumkan ini barangkali ianya akan dapat menunjukkan ataupun memberikan cahaya ke arah menoktahkan kemiskinan itu? Kalau mengikut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik, jumlah keluarga miskin tegar yang dikirakan miskin tegar ni adalah berjumlah 112,000 keluarga. Dan untuk nak melepaskan mereka daripada miskin tegar ni, mereka mesti mendapat pendapatan berjumlah RM1,126. Ini dia punya kadar yang ditetapkan. Saya pernah buat satu kira-kira untuk nak memberi satu keluarga tu RM1,126 per bulan dikalikan 112 keluarga. Sebenarnya kerajaan hanya memerlukan 1.6 bilion saja untuk, orang kata apa, setiap keluarga tu dapat 1,126. Tetapi dari segi hakikatnya yang Tok Mat sebut tadi, peruntukan untuk nak subsidi dan membela rakyat tu jumlahnya 80 bilion satu tahun. Subsidi cash saja 20 bilion satu tahun. Jadi kalau tengok figure tu macam kenapa perlukan 1.6 bilion saja? Maknanya seperti yang Tok Mat sebut tadi tu, banyaknya agensi kerajaan yang menguruskan, contohnya yang melibatkan menoktahkan kemiskinan ni, agensi yang menangani isu kemiskinan ni jumlahnya banyak. Saya dipahamkan ada lebih daripada 5 atau 6 kementerian dan agensinya banyak. Jadi di situ kita lihat maknanya kemungkinan banyak kos dibelanjakan untuk kos operasi nak menguruskan tu. Jadi PM dah sebut tadi, saya ingat tadi PM sebut dengan segala bentuk bantuan yang disusun semula, setiap keluarga akan dapat minimal 1,100 tu. Maknanya formula yang saya sebutkan tadi tu maknanya dah dipakai. Maknanya bagi terus 1,100 tu, maknanya habis. Maknanya selesai masalah. Dan PM sebut tadi, itu tidak kira lagi bantuan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri pun ada bagi bantuan macam-macam yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga bantuan daripada zakat. Maknanya setiap keluarga itu akan dapat lebih daripada 1,100. Jadi dengan formula ni maknanya saya yakin maknanya golongan miskin tegar ni dapat kita selesaikan. Tapi ni pada pandangan kami dari pihak komuniti luar ni, tidak selesai hanya menoktahkan kemiskinan untuk ketua keluarga dia. Sebab satu keluarga miskin tegar ada anak pula di bawah dia tu. Ada mungkin 3 anak, 4 anak. Kalau kita tak selesaikan masalah anak dia ni, anak ni akan mewarisi kemiskinan bapa dia lagi. Kita selesaikan masalah keluarga dia tu, ibu dan parent dia tu selesai. Tapi dalam masa ke depan, kalau kata satu keluarga ada 5 anak, selalunya orang miskin ni kahwin anak dia ramai. Jadi kalau 5 anak, 100,000 kali 5, ada 500,000 pula lagi muncul miskin tegar yang baru. Jadi yang pada saya yang paling penting bukan saja menyelesaikan masalah ketua keluarga tu, tapi anak-anak dia tu. Tapi alhamdulillah ada juga solution dalam bajet tahun ni yang saya lihat ada kaitannya dengan isu miskin tegar.
PM sebutkan tadi, isu kemasukan sekolah-sekolah asrama penuh. Yang sekarang ni anak-anak orang yang kaya akan dikenakan bayaran. Jadi maknanya di sini pada saya kita kena bagikan keutamaan kepada anak-anak orang miskin tengah ni untuk ditempatkan di sekolah-sekolah asrama penuh. Sebab anak-anak orang yang berada, anak orang kaya T20, mereka dah ada tempat pembelajaran yang selesa di rumah, cukup kemudahan. Anak orang miskin lampu pun tak cukup. Jadi kalau kita tidak ubah anak-anak orang miskin tengah ni, keluarkan mereka daripada rumah mereka itu, dikeluarkan dan ditempatkan di sekolah, kita tidak akan dapat menyelesaikan miskin tengah. Mungkin selesai 1-2 tahun ni grup bapa ni dan muncul pula. Dan pendidikan macam Dr. Syairah sebut tadi. Saya anak orang susah, anak penoreh getah. Tok Mat pun saya rasa anak penoreh getah juga. Saya pernah dengar cerita dia. Saya anak penoreh getah. Umur saya 30 tahun baru ada elektrik, air, jalan raya dan telefon. Saya lahir tahun 1966, tahun 1996. Umur 30 baru ada air, elektrik, jalan raya dan telefon. Bayangkan masa saya sekolah rendah, masa saya sekolah menengah, masa saya di universiti, tak ada segala kemudahan itu. Dr. Sharifah memang menyebut betul, untuk kita menoktahkan kemiskinan ini melalui pendidikan. Kalau tak ada pendidikan, saya tak tahulah jadi apa. Betul. Alhamdulillah dengan pendidikan kita berada di sini. Saya kira anak penoreh getah, doktor? Anak cikgu. Anak cikgu. Anak cikgu juga. Anak cikgu. Cikgu dua orang, penoreh getah dua orang. Bukanlah, kita bukan daripada keluarga orang senang. Betul. Kita keluarga orang susah. Pendidikan dan perniagaan yang diutamakan oleh MARA, pendidikan dan usahawanan. Itu yang boleh mengubah masyarakat kita. InsyaAllah. Okey, kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah mungkin ada lagi beberapa persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya yang berada bersama saya di studio Ruang Bicara Khas ini. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara Khas ini dan kita masih lagi menyentuh tentang bajet ataupun belanjawan 2025. Okey, mungkin tak tahulah sebelum saya dapatkan pandangan daripada tetamu-tetamu lain. Barangkali Dr. Sharifah, ringkas-ringkasnya lah, kalau kita lihat daripada apa yang diumumkan, terutamanya dari aspek pendidikan, dari aspek wanita dan sebagainya. Tetapi mungkin ada lagi perkara-perkara yang terlepas pandang barangkali yang juga mungkin boleh difikirkan oleh pihak kerajaan kita di masa-masa yang akan datang sebelum membentangkan belanjawan yang akan datang. Kita dengar adalah secara amnya seperti yang disebut oleh YB Datuk Seri tadi. Selepas ini akan ada sesi pembentangan dan juga perbincangan di peringkat parlimen. Saya suka sekarang ni cara orang berparlimen berbicara. Banyak pantun yang diberikan. Begitu molek sekali apabila kita tengok bagaimana ahli-ahli parlimen sekarang berpantun. Jangan sebut awal sangat nanti Datuk Seri pantun pula. Memberi buah fikiran dengan baik dan saya amat berharaplah selepas ini apabila berbicara dan berbincang tentang bajet yang secara perincian, teruskan pantun dan juga perbincangan yang begitu objektif kerana memang rakyat akan dengar dan juga nak tahu dengan secara lebih teliti, lebih terperinci apakah perkara-perkara yang ingin kerajaan belanjakan dan juga kerajaan bagi memastikan kesejahteraan rakyat. Saya sebagai daripada UPTM di bawah MARA, saya ingin mengetengahkan konsep 3P iaitu penyertaan, penguasaan, pemilikan dan juga penguasaan. Dan ini juga diketengahkan dalam Kongres Bumi Putra, Ekonomi Bumi Putra, di mana konsep ini adalah, kalau tadi Datuk 5K, kalau saya di MARA 3P, ya, di mana dengan 3P ini penyertaan itu adalah dari segi pendidikan dan kita dapat dengar success story pelbagai tokoh-tokoh yang dahulunya susah
ya, tapi sekarangnya menjadi seorang tokoh negara, negarawan dan sebagainya. Yang tadi disebut oleh Datuk, dari segi subsidi yang diberikan, ianya adalah untuk kelangsungan hidup. Ya, dan kita nampak bagaimana usaha-usaha yang dijalankan oleh menteri seperti Fadlina Siddiq, menteri seperti Dr. Zamri dari segi pendidikan. Begitu juga dengan pengurusi MARA, pergi ke kampung cari orang-orang susah. Ada yang telefon saya juga, pengurusi MARA telefon saya sendiri, ni ada orang susah tapi dia cemerlang macam mana, ya. Dan ini adalah yang patut dicontohi oleh semua pemimpin, di mana janganlah diasingkan diri tapi didekatkan diri dengan rakyat. Setiap hari cari yang susah. Kadang-kadang yang susah ni dia tidak ada peluang dan juga peluang mendapat informasi bagaimana hendak keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan saya nampak usaha-usaha yang dijalankan setakat ini, insya-Allah dari segi penyertaan tu kita sebanyak-banyak orang menyertai pendidikan. Dan bila mendidik, dia ada pendidikan, dia masuk universiti. Di universiti dan di sekolah juga ada juga, di universiti terutamanya ada juga geran-geran usahawan. Ya, ada juga bila masuk di universiti, institusi pengajian tinggi, mereka nampak peluang-peluang dana usahawan yang banyak disediakan. Dan ini akan, insya-Allah, ia akan menjadikan satu circle baik, circle madani yang begitu sihat, dan akan kita dapat menuju kepada negara maju 2030 ini. Maknanya selepas ini, lepas dia menyertai, mendapat pendidikan yang baik, mendapat semua peluang, mereka akan memiliki rumah, ada pekerjaan, ada keluarga, dan kemudiannya akan menguasai ekonomi. Dan apabila mereka menguasai ekonomi, mereka akan memberi kembali perkhidmatan mereka kepada negara. Okay. Ya. Baik, barangkali sebelum saya lupa, kami di bernama TV ataupun untuk program Ruang Bicara khas ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kami, iaitu yang ada di atas meja kami sekarang ini, iaitu Vida. Dan jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada syarikat yang sanggup untuk menaja minuman kami pada malam ini. Jadi terima kasih banyak-banyak Vida. Baik, mungkin kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk, ya. Barangkali saya juga tertarik hati dengan apa yang Datuk berikan kepada saya. Ini tentang dana pelaburan strategik KWAP yang berjumlah 100 bilion. Dan juga khazanah juga 100 bilion. Jadi mungkin Datuk dapat terangkan apa yang ingin dicapai sebenarnya. Kita dapat merasakan bahawa negara kita untuk pergi jauh ke hadapan, negara harus memperbanyakkan golongan yang menyertai bidang keusahawanan ataupun perniagaan. Untuk pergi negara-negara maju, untuk menjadi negara maju, kita tidak ada pilihan. Maknanya sektor penjawatan awam hanya menyumbang kira-kira 17.4% dalam konteks peluang pekerjaan dalam konteks KDNK negara kita. Maknanya yang besar sekarang ni ialah dalam sektor swasta dan juga keusahawanan. Dan untuk nak melahirkan lebih banyak usahawan, dia memerlukan penglibatan pada semua pihak. Dan dah tentulah peranan kerajaan, kalau tengok di sepanjang ucapan Perdana Menteri hari ini, banyak kali menyebutkan tentang peranan GLC, Government Link Company, dan juga GLIC, Government Link Investment Company. Dan PM memberikan mandat yang cukup penting pada kali ini untuk nak menjadikan GLC dan GLC ini, salah satunya ialah peranan yang terbesarnya ialah untuk memperkasakan bidang keusahawanan. Yang saudara sekali sebutkan tadi itu, bajet 300 juta diberikan untuk dipanggil modal teroka, diberikan mandat kepada khazanah dan juga kepada KWAP juga untuk memperkasakan usahawan dan pendekatan
Sebab kalau kita lihat hari ini memang mudah sebut nak melahirkan usahawan, PMKS dan sebagainya, tetapi yang kalau kita lihat dalam konteks penyertaan Bumi Putra contohnya, yang ramai meniaga ni ialah peniaga-peniaga kecil, mikro dan sederhana, termasuklah juga peniaga online, peniaga suami isteri, yang itu tidak banyak memberikan impak kepada ekonomi. Yang kita perlu pertingkatkan sekarang ni ialah perusahaan sederhana dan besar ni. Ini yang saya percaya PM memberikan mandat kepada Khazanah dan juga KWSP ni untuk nak memberikan modal teroka tu atau venture capital untuk nak memberikan pendekatan yang lebih strategik dalam konteks melahirkan usahawan baru melalui konsep mungkin disebut sebagai konsep melahirkan intrapreneur, maknanya usahawan bekerjasama dengan JLC membangunkan perniagaan. Ini mungkin nak melahirkan usahawan-usahawan yang berprestasi tinggi, yang boleh memberikan impak kepada ekonomi negara. Okey. Datuk Sri, tinggal lebih kurang 4 minit saja lagi masa yang diperuntukkan kepada kita lah. Di penghujung ini, barangkali ini satu soalan yang juga menarik untuk dilontarkan. Yalah, selalu orang putih kata what's next in the future. Kalau kita bercakap tentang revenue versus keterisan sebagai satu contoh. Jadi, bagaimana Datuk Sri berharap sebenarnya daripada belanjawan yang telah pun dibentangkan itu dan juga reaksi daripada mereka semua yang terlibat? Secara keseluruhan sebelum pembentangan belanjawan pada hari ini telah ditaklimatkan kepada kami, tetapi tidak detail. Disebut 3 perkara. Pertama ialah untuk apa dipanggil sebagai meningkatkan ceiling dan menaikkan lantai. Menaikkan ceiling, menaikkan lantai ini adalah 2 konsep yang menarik. Dari segi ceiling itu ialah dari segi pelaburan, dari segi reformasi ekonomi. Kita tahu angka-angkanya amat menarik. Di antara angkanya yang pertama ialah 5.9% kadar pertumbuhan ekonomi baru-baru ni. 3.2% kadar pengangguran. Dia sebelum ni 3.4, doktor tadi sebut kurang 0.2, jadi 3.2, menjadikan guna tenaga penuh, full employment. Yang malas je yang tak ada kerja, Ravi. Yang rajin semua ada kerja di Malaysia. Seterusnya 1.9% dari segi inflasi, 3% OPR. Ini semua angka-angka yang penting. 3.8% pada 4.3% untuk defisit. Semua angka-angka yang penting. Saya tahun lepas membentangkan satu perkara yang amat bersejarah untuk negara dan untuk saya secara peribadi, iaitu FRA, Fiscal Responsibility Act, Akta Kepertanggungjawaban Fiskal, yang mana kita menetapkan hutang tidak boleh lebih daripada 60% KDNK, defisit tak boleh lebih daripada 3% apabila tiba waktunya, kemudian bayaran khidmat hutang tidak lebih daripada 15% daripada belanjawan, dan tak lebih daripada 25% untuk jaminan kerajaan. Jadi itu antara 4 yang dalam FRA itu yang mesti 2 kali setahun laporan ekonomi dibentang kepada Dewan Rakyat. Ini tak pernah dibuat dan kita akan mulakan pada tahun hadapan. Seterusnya ialah pentadbiran dan tata kelola, mengurangkan ketirisan dan sebagainya. Itu amat penting. Jadi ada 3 perkara penting yang kita nak bawa. Dan jentera utamanya ialah 1.61 juta penjawat awam. Dan kami sebagai pentadbir, anggota pentadbiran, mengharapkan agar penjawat awam melaksanakan tugas dengan baik. Saya meletakkan ABCDE di Kementerian Kerja Raya. A kena akrab, B kena bijaksana, C kena cekap, D kena dedikasi, E kena etika yang tinggi. Dan kita tahu bahawa 7% kenaikan gaji bermula 1 Disember, 15% untuk kumpulan 56 dan ke bawah, 7% untuk kumpulan JUSA. Jadi ini satu perkara yang penting untuk mereka. Bulan 2 dapat lagi RM500 bonus, 250 untuk pesara. Jadi ini semua adalah perkara yang baik untuk penjawat awam, dan lama mereka menunggu. Akhirnya kita berikan kenaikan gaji yang sedemikian rupa, 10 bilion ringgit jumlah. Dan mana kita nak dapat 10 bilion itu? Kita dapat 8 daripadanya ialah daripada penyasaran subsidi lah. Sebab 20 bilion, 12 pengekalan subsidi, 8 kita sasarkan semula.
Jadi untuk penjawat awam 10 bilion itu antaranya datang daripada 8 bilion penyasaran subsidi. Jadi ini kaedah kita mengatur ekonomi negara, dan terima kasihlah kepada Kementerian Kewangan. Saya tahu mereka bertungkuh lumus untuk melaksanakan bajet ini sejak bulan 3 tiap tahun, Sarkawi. Dia bukan seminggu dua, bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, maka hari ini dibentangkan. Begitulah setiap tahun. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kerja Rakyat. Terima kasih kepada Datuk Haji Muhammad Saha Ahmad Din, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia, dan tentunya terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Shahirah Said Sheikh selaku Naib Chancellor di Universiti Politek Malaysia kerana sudi bersama kami di ruang bicara khas ini, iaitu merealisasikan belanjawan 2025 tentang topik yang cukup penting, iaitu membugar ekonomi, mencana perubahan, mensejahtera rakyat. Jadi terima kasih kepada anda yang mungkin telah pun menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara khas ini, dan insyaAllah isu ini akan kami bangkitkan dari masa ke semasa untuk memberikan kefahaman yang lebih mendalam sebenarnya kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi terima kasih, dan kita akan jumpa lagi dalam program-program ruang bicara di masa-masa yang akan datang. Kita jumpa lagi.